Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam siri video saya menjelaskan panduan beribadah dalam kapal terbang apabila dalam penerbangan. Video kali ini saya ingin berkongsi, ingin bercerita tentang salah satu cara mengira waktu solat yang dilakukan oleh sebahagian orang yang sebenarnya adalah salah, ataupun kiraan waktu yang diperolehinya adalah tidak tepat. Okey, sebelum itu disclaimer seperti biasa, video ini adalah atas kapasiti peribadi saya. Meskipun saya ini seorang juru terbang dengan Malaysia Airlines dan saya pun dalam pesawat Airbus A350 milik Malaysia Airlines, video ini adalah atas kapasiti peribadi saya untuk berkongsi ilmu kepada tuan-tuan dan puan-puan tentang cara-cara beribadah dalam kapal terbang ketika dalam penerbangan, baik dalam penerbangan Malaysia Airlines maupun mana-mana syarikat penerbangan yang lain ataupun mana-mana jenis kapal terbang yang lain. Oleh itu, jika ada apa-apa soalan atau kritikan, tujukan terus kepada saya dan bukannya kepada Malaysia Airlines, ya. Baik, tentang cara mengira waktu solat yang saya katakan tidak betul, kesalah, ke tidak tepat tu, sebenarnya sebelum saya nak menerangkan tu, ingin saya memberi kredit atau pujian kepada orang yang melakukannya, kerana mereka sekurang-kurangnya berusaha ataupun berijtihad untuk menentukan waktu solat. Jadi mereka ni memang hendak solat dan mereka memang hendak solat dalam waktunya. Ini sesuatu yang bagus dan patut diberi pujian, patut diberi kredit adanya, ya. Cuma saya nak jelaskan itu adalah cara yang salah. Okey, kenapa yang salah? Apakah cara yang salah itu? Baik, mereka mengira waktu solat dengan cara melihat di skrin. Okey, kapal terbang sekarang ini ada skrin di depan. Skrin itu ada apa yang disebut sebagai airshow. Dia menunjukkan kapal terbang sekarang ini sedang terbang di atas benua apa, di atas bandar apa. Katakanlah dia sedang buat penerbangan, dia lihat sekarang ini sedang terbang di atas bandar Sydney di Australia. Maka dia pun menggunakan aplikasi dalam phone-nya untuk melihat Sydney waktu solat pukul berapa. Lalu berdasarkan kaedah itu, dia pun dapat mengetahui waktu solatnya. Okey, nampak macam okey kan? Sebenarnya tak betul. Kenapa? Okey, waktu solat kita sebenarnya ditentukan bukan oleh lokasi, tetapi kedudukan matahari pada lokasi tersebut ataupun kedudukan matahari di lokasi tersebut. Dan kedudukan matahari apabila dibandingkan dengan sesuatu lokasi boleh berbeza-beza selari dengan kadar ketinggian seseorang itu. Okey, jadi waktu solat di permukaan tanah, di daratan ataupun sea level berbeza dengan seseorang yang berada pada paras ketinggian 30,000 kaki atau paras ketinggian 40,000 kaki, ya. Baik, jadi waktu solat sebenarnya ditentukan oleh kedudukan matahari. Tapi disebabkan kita mungkin sudah terbiasa dengan waktu solat menggunakan aplikasi, menggunakan jadual, kan, jadi kita lupa bahawa waktu solat ni sebenarnya berdasarkan kedudukan matahari dan bukannya lokasi itu sahaja, ya. Kita ulang kaji sedikit. Kita ulang kaji sedikit bagaimana cara mengira waktu solat berdasarkan kedudukan matahari. Pertama, subuh. Subuh itu apabila ternampaknya cahaya yang pertama yang secara melintang, bukan secara menegak tetapi secara melintang, at the horizon. Horizon bahasa Melayu sebab apa? Ufuk, kan? At the horizon, at the first sign of light, which is horizontal, not vertical, that is masuknya waktu subuh. Dan waktu subuh ini berterusan sehinggalah bulatan matahari itu baru saja nak muncul daripada horizon, daripada ufuk. Betul, kan? Okey, subuh hingga situ. Kemudiannya zuhur. Zuhur ialah apabila matahari berada betul-betul tegak. Apabila kita ada satu alat, katakan pembaris ataupun ruler, kemudian matahari itu bergerak sampai bayangnya tak ada. Kenapa tak ada? Sebab bayangnya betul-betul di bawah. Maka itu tanda masuknya waktu zuhur. Waktu asar pula macam mana? Okey, katakan pembaris kita ni tingginya, panjangnya 6 inci. Okey, jadi katakan matahari bergerak zuhur, kemudian bergerak, bayang akan mula keluar di sini, kan, bergerak. Bila bayang itu lebih panjang daripada ketinggian objek yang dibayanginya, maka itulah masuknya waktu asar. Maka tadi ruler, kan, membaris itu 6 inci. Apabila bayang itu lepas saja 6 inci,
masuklah waktu asar. Ini mengikut jumhur. Tetapi dalam mazhab Hanafi, mereka kira berdasarkan 2 kali bayang. Maknanya pembaris ini 6 inci, maka apabila bayang sudah 12 inci, 2 kali 12 inci, barulah masuk waktu asar. Sebab tu kalau kita di Malaysia misalnya, kalau di Jalan Tunku Abdul Rahman Batu Road tersebut, belakang tu ada Masjid India. Kalau kita perasan, dia azan asar lambat. Asar masuk 4.30, dia azan 5 suku 5.20 macam tu. Kenapa pula ni? Kan, yang tak faham mula lah, dia orang ni apa muntah, dia orang ni apa muntah kan. Padahal mereka bermazhab Hanafi dan mereka mengira 2 kali bayang. Okey, tetapi kalau kita masuk masjid untuk solat asar dengan kiraan waktu di Malaysia, maknanya sekali bayang, mereka okey saja sebab mereka faham benda ni perbezaan dan boleh saja kita nak solat asar. Cumanya mereka akan azan lewat sikit kerana mereka mengira berdasarkan 2 kali bayang. Okey, maghrib pula macam mana? Maghrib pula ialah apabila matahari turun dan bulatan matahari itu berada di bawah horizon, masa masuklah waktu maghrib. Isyak pula bila? Isyak pula apabila matahari terus turun dan terus tak ada cahaya lagi dah di horizon sebelah barat itu, tak ada cahaya lagi dah, maka masuklah waktu isyak. Okey, yang ini secara ringkas. Poin penting yang saya nak bawakan di sini ialah waktu solat ditentukan berdasarkan kedudukan matahari, cahayanya dan juga bayangnya. Okey. Kemudian ada seorang ahli matematik, tak silap saya namanya Al-Biruni. Okey, beliau seorang genius lah. Kalau kita baca biografinya, sejarahnya, memang seorang genius. Dan dia seorang ahli matematik, dan dia telah membuat satu formula bagaimana untuk mengira waktu solat. It is still based on the movement of the sun, but he converted it into a mathematical formula. Dan apa yang dia ajar ataupun apa yang dia buat ketika itu, itulah yang kita amalkan sampai sekarang ini. Okey, alright, ini tentang caranya. Jadi bila kita dalam penerbangan, okey, kita mengira, jika seseorang itu mengira waktu solat berdasarkan lokasi yang dia sedang terbang di atasnya, itu adalah waktu solat ketika di permukaan darat, at sea level, dan bukannya ketika ketinggian pesawat. Boleh jadi 30,000, boleh jadi 35,000, boleh jadi 43,000 kaki. Jadi ada perbezaan di situ, dan ini akan menjejaskan waktu solat. Sebagai contoh, katakanlah dia nak solat maghrib, dia lalu di atas bandar sini dan tengok sudah pun masuk maghrib, lalu dia pun solat maghrib. Tetapi disebabkan ketinggiannya ialah 40,000 kaki, okey, Sydney di bawah, maghrib dah masuk. Tapi bila seseorang tu berada pada paras 30,000 kaki, matahari masih nampak lagi. Orang yang berada di sini, matahari tak nampak lagi dah. Sebab tu masuknya waktu solat bagi Sydney di permukaan tanah, at sea level. Okey, bahasa aviation at sea level lah. Bahasa mudah, di permukaan tanah, di daratan, memang sudah masuk waktu solat maghrib, kerana apabila di position tersebut, matahari memang telah pun terbenam, telah pun tenggelam di sebalik horizon. Tetapi apabila seseorang tu berada pada paras ketinggian yang lebih tinggi, 40,000 kaki katakan, matahari masih nampak lagi. Jadi belum lagi masuk waktu maghrib, tapi dia sudah solat maghrib. Di sini berlaku kesalahan. Dan ini akan menjadi lebih kritikal apabila seseorang itu ingin berpuasa. Okey, katakan sekali lagi, kita ambil bandar lain lah. Dia sedang terbang di atas, ataupun bandar terdekat ialah Delhi, India. Lalu dia pun guna aplikasi dalam phone dan mengira waktu solat Delhi. Okey, subuh waktu sekian-sekian. Okey, lalu dia pun makan-makan dan dia pun berhenti daripada makan minum pada waktu tersebut. Katakanlah 5.40 pagi. Okey, dia pun makan minum dan 5.40 pagi dia pun berhenti kerana paginya sudah pun masuk subuh dan sudah pun masuknya waktu untuk dia mula berpuasa. Okey, tetapi disebabkan dia dalam penerbangan, matahari cahayanya akan nampak lebih awal sebab dia lebih tinggi, akan nampak lebih awal. Jadi sebenarnya waktu dia mula berpuasa ataupun waktu fajar sudah pun masuk, padahal dia masih lagi sedang makan minum. Okey, mudah kata, katakanlah dia di Delhi, dia kira-kira waktu subuh 5.40 pagi. Okey, jadi dia pun makan minum sehinggalah 5.39 pagi, kemudian dia pun berhenti untuk berpuasa. Padahal dia dalam penerbangan dan pada ketinggian katakanlah 35,000 kaki, cahaya fajar sebenarnya sudah pun kelihatan. Dan cahaya fajar tu apabila seseorang dalam penerbangan daripada Kuala Lumpur ke arah barat, cahayanya di belakang
Jadi kalau tingkap pun mungkin tak nampak, tapi sudah pun masuk waktu fajar. Jadi dia sebenarnya masih lagi makan minum, padahal dia sudah pun patut berpuasa. Sama juga dengan waktu berbuka puasa. Okey, waktu berbuka puasa macam maghrib tadi kan. Okey, sekarang ini dia mengira waktu maghrib berdasarkan lokasi satu bandar. Okey, katakanlah Vienna di Eropah, okey. Vienna di Austria, Eropah. Dan dikira pada pukul 7 malam. Okey. Lalu dia pun buka puasa. Dah pukul 7 ni boleh buka puasa. Padahal itu adalah waktu di daratan, di tanah. Di atas, ketika dalam penerbangan katakan 43,000 kaki, matahari masih kelihatan. Jadi bukan lagi waktu berbuka puasa. Jadi di sini lebih serius lah, sebab melibatkan, sebenarnya kedua-dua kes semua serius, sebab seseorang itu mungkin melaksanakan solat padahal waktu solat belum lagi masuk, dan seseorang itu mungkin bermula berpuasa ataupun berbuka padahal kedudukan matahari sebenarnya dia sudah patutnya berpuasa lebih awal, ataupun sebenarnya belum lagi boleh berbuka puasa. Okey, jadi di sinilah saya katakan kenapa ini adalah cara yang salah, kerana kita mengira waktu solat berdasarkan kedudukan matahari di lokasi, bukan semata-mata lokasi. Kalau lokasi menggunakan aplikasi di phone, dia akan memberikan waktu solat ketika di darat, di atas tanah itu. Okey, bukannya pada ketinggian 30, 35, 40 ribu kaki. Okay, demikian juga kadang-kadang saya ada juga mendapat kes di mana seseorang itu berpuasa dan dia juga berbuka puasa mengikut waktu dia berlepas. Okey, katakan dia membuat penerbangan daripada Kuala Lumpur ke London MH4 pada bulan Ramadan. Okey, MH4 ni berlepas pukul 9 pagi dan dia berpuasa. Okey, MH4 ni dia Kuala Lumpur ke London, disebabkan penerbangan tu ke arah barat, dia akan mengikut matahari. Bila mendarat di London pukul 3 petang lebih kurang, dan maghrib belum masuk lagi. Dan maghrib pula kena tunggu, kena pula kalau sama maghrib tu lewat. Jadi dia berpuasa dalam tempoh yang amat panjang. Lalu ada pula orang yang hendak berpuasa dengan mengikut lokasi dia berlepas. Maknanya dia dari Kuala Lumpur, dia fajar ikut Kuala Lumpur, dia puasa, dia berbuka puasa ikut jam di Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur buka pukul 7.20, dia pun buka pukul 7.20. Bukan begitu ya. Sebab sekali lagi, bila kita sedang berpuasa, bila dalam penerbangan, baik untuk ibadah solat ataupun puasa, waktu-waktu solat, waktu-waktu mula puasa, buka puasa, berdasarkan kedudukan matahari di lokasi yang dia sedang terbang itu, pada ketinggian itu, bukan di darat, bukan di darat dan bukan di tempat asal dia berlepas. Okay, not from the point of origin. Okey, jadi moga-moga pembetulan ini dapat membetulkan sesiapa yang menggunakan kaedah ni. Sekali lagi saya kata bagus, terpuji sesuatu yang berusaha, seseorang yang berusaha untuk menentukan waktu solat supaya dia dapat solat, supaya dia dapat berpuasa ketika dalam penerbangan. Cuma kaedah yang digunakan itu adalah tidak betul, kerana kita mengira waktu solat, mengira waktu untuk fajar ataupun iftar berdasarkan kepada kedudukan matahari di lokasi tersebut pada ketinggian yang kita sedang berada pada saat itu, bukan berdasarkan waktu di point of origin di tempat kita berlepas, maupun berdasarkan bandar yang kita sedang terbang berhampiran dengannya pada ketika itu. Okey, jadi macam mana nak kira waktu solat? Seperti mana yang saya telah jelaskan dalam video-video sebelum ini. Pertama sekali, tanya kepada juruterbang. Jika juruterbang tidak dapat membantu, boleh saja sebelum berlepas kita menggunakan aplikasi Halal Trip yang telah saya jelaskan dalam video sebelum ini ya. Ini cara yang terbaik. Tapi katakanlah juruterbang tak dapat membantu, lupa pula nak semak dengan Halal Trip, menggunakan aplikasi Halal Trip sebelum berlepas, nak cek ketika dalam flight, internet pula tak bagus dalam flight, sebab Halal Trip dia kena ada internet connection, dia tak boleh, it doesn't work by itself. Lalu macam mana? Okeylah, as a last resort, jika hendak menggunakan waktu solat berdasarkan bandar yang kita sedang terbang berhampiran dengannya, maka bagi buffer lebih kurang 20 minit. Okey, 15 hingga 20 minit. Maknanya katakan seseorang itu dia nak solat subuh, dia cek solat subuh itu yalah, tadi lebih penting katakan nak puasa lah. Okey, puasa, dia hendak berpuasa dan bandar yang terdekat dia lihat ialah Delhi, dan Delhi
waktu subuhnya 10 pagi waktu Delhi sebagai contoh ya. Jadi ini sebagai pilihan terakhir. Kalau terpaksa guna cara ini juga, maka bagi buffer berarti dia berhenti makan dan minum kira-kira 5.20 ataupun 5-10 minit sebelum tu sebagai langkah berhati-hati. Ataupun walaupun saya kata matahari akan naik di belakang pesawat, buka tingkap dan kita boleh lihat di belakang akan nampak cahaya fajar. Okey, jadi give yourself a buffer 15-20 minutes or more jika terpaksa menggunakan lokasi bandar untuk mengira waktu solat. Okey, baik. Sehingga sini saja dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.